Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan F1C Bahasa Melayu. Kami akan membentangkan tentang subjek GWCP 1042 iaitu penulisan akademik, dan yang saling bertautan dengannya iaitu GPMK 1012 iaitu pengantar Bahasa Melayu Komunikasi. Saya Muhammad Daniel bin Syam Nurziali. Dan saya Muhammad Faizin bin Muhammad Fauzi. Dan saya Nur Afika binti Karim. Jadi inilah poster kami iaitu cabaran dan impak dalam pendidikan Islam dan pembelajaran murid. Dalam hierarki bahasa, wacana terletak pada tingkat tertinggi sekali iaitu hadir selepas tingkat ayat. Dalam sesebuah wacana, perkaitan antara unit-unit bahasa atau unsur-unsur seperti kata, frasa, klausa dan ayat disusun dan dijalin dengan sempurna sehingga memperlihatkan hubungan dan perkembangan fikiran yang yang berkesinambungan dapat melahirkan kesatuan fikiran yang utuh. Kesatuan yang utuh itulah yang menunjukkan ianya sebuah wacana yang baik. Keutuhan wacana boleh dinilai dengan melihat wujudnya hubungan-hubungan dari aspek semantik, leksikal, gramatikal atau tata bahasa dan fonologis. Dari aspek keutuhan semantik, hubungan semantik umum juga dikenali sebagai kaitan semantik antara bahagian-bahagian wacana yang merujuk kepada penggunaan bentuk-bentuk penyataan yang memperlihatkan hubungan dalam bentuk berikut, iaitu sebab dan akibat. Contohnya, wabak ini telah memberikan kesan yang sangat besar kepada dunia di mana virus SARS-CoV-2 ini menyebabkan wabak COVID-19 telah tersebar dengan begitu cepat dan meluas ke seluruh dunia bermula bulan Februari 2019 lagi, dan ianya tidak dapat dikawal malah mampu membunuh ramai manusia dalam tempoh waktu yang singkat. Selain itu, sebab dan tujuan. Sebab dan tujuan di sini dapat kita lihat murid tidak mengikuti proses PDPR yang dijalankan guru disebabkan tiada kerjasama dan sokongan yang diberikan daripada ibu bapa murid berkenaan. Isu-isu ini boleh menjejaskan proses pembelajaran murid untuk mendapatkan bimbingan dari guru dan tidak keciciran dalam pembelajaran. Akhir sekali, sebab dan kesan. Justeru berikutan dengan masalah ini menyebabkan pelajar tidak dapat mengikuti pembelajaran dalam kelas secara atas talian dengan baik, sekaligus menyebabkan pelajar mengalami keciciran dalam pembelajaran. Itu saja dari keutuhan semantik. Seterusnya adalah keutuhan fonologi. Hubungan dari aspek fonologi dapat dilihat melalui hentian atau kesenyapan suara, intonasi, tinggi, rendah, tekanan suara dan nada suara. Dari aspek intonasi dan nada suara juga mempengaruhi emosi penutur. Nada suara yang keras dan intonasi yang tinggi di akhir kata ia akan menjadi ayat paksaan, arahan atau suruhan. Manakala disebut dengan nada yang lembut, ia akan berubah menjadi ayat silaan, ajakan atau pelawaan. Contohnya adalah justeru. Terdapat cabaran dan isu yang dihadapi oleh murid dan guru apabila pengajaran dan pembelajaran atas talian diaplikasikan sepanjang pandemik ini. Dapat kita lihat di sini justeru tanda koma, dan kita akan berhenti di situ seketika. Seterusnya, antara kelebihan yang diperolehi ialah menjadikan pengajaran guru dan pembelajaran murid membentuk suatu perisian yang melibatkan elemen pendidikan yang interaktif. Tanda noktah, iaitu kita terus berhenti. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada ahli kumpulan saya lain. Baiklah, seterusnya kita berpindah pula kepada keutuhan leksikal. Di dalam jurnal ini, terdapat 3 keutuhan leksikal yang kami jumpai. Yang pertama, sinonim, iaitu justru terdapat cabaran dan isu yang dihadapi oleh murid dan guru apabila pengajaran dan pembelajaran atas talian diaplikasikan sepanjang pandemik ini. Oleh itu, antara cabaran utama yang dihadapi oleh para guru dalam menggunakan pengajaran di atas talian bagi pembelajaran murid adalah tiada capaian internet bagi murid yang mengikuti pembelajaran atas talian yang dikendalikan oleh guru. Seperti yang kita saksikan, yang warna merah diaplikasikan dan menggunakan. Yang ini satu perkataan yang sama menggunakan perkataan yang berbeza.
makna yang sama. Baiklah, seterusnya unsur bersambut. Unsur bersambut pula pendidikan berdasarkan jurnal ini ialah justru berikutan dengan masalah ini menyebabkan pelajar tidak dapat mengikuti pembelajaran di atas kelas secara atas talian dengan baik, sekaligus menyebabkan pelajar mengalami keciciran dalam pembelajaran. Unsur bersambut yang pertama, ayat pertama, tidak dapat mengikuti pembelajaran. Ayat kedua, seterusnya pula menyebabkan pelajar mengalami keciciran dalam pembelajaran. Unsurnya bersambut. Ada sekali pengulangan kata sama. Contoh petikannya ialah pandemik COVID-19 telah membawa suatu perubahan yang besar kepada dunia kini dalam pelbagai sektor dan industri. Antaranya perubahan besar yang terkesan akibat dari pandemik ialah sistem pendidikan sesebuah negara. Perubahan dan perubahan. Baiklah, kita berpindah pula kepada keutuhan yang lain pula, yang ini keutuhan gramatikal. Baiklah, keutuhan gramatikal. Baik, keutuhan gramatikal ini yang kami jumpai ialah kata hubung. Kata hubung digunakan untuk sebagai penghuraian. Ia juga berfungsi sebagai pengembang idea, berfungsi sebagai penambahan. Okey, berfungsi sebagai penghuraian. Kesukaran pengajian yang melibatkan amali ini sebenarnya turut dirasai oleh mata pelajaran bidang sains, komputer, kemahiran dan sebagainya, kerana mata pelajaran tersebut turut melibatkan amali yang disertai dengan penggunaan bahan-bahan radas dan kelengkapan yang lain. Bagi berfungsi sebagai penghuraian yang kami jumpa ialah oleh. Bagi pengembangan idea pula ialah kerana. Oleh kerana. Seterusnya berfungsi sebagai penambahan. Contoh petikan daripada jurnal ini ialah oleh yang demikian, kesan perintah kawalan pergerakan terhadap sistem pendidikan negara telah menjadikan sistem pendidikan konvensional sebelum ini berubah menjadi sistem pembelajaran atas talian, di mana sistem pembelajaran di atas talian kini menjadi pilihan utama oleh para pendidik. Sebelum ini digunakan sebagai ianya berfungsi sebagai penambahan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pula kepada ahli kepala saya yang lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada rujukan. Di dalam jurnal yang kami analisis, terdapat dua jenis rujukan yang digunakan, unsur rujukan yang digunakan, iaitu sitasi. Sitasi bermaksud yang digunakan dalam sebarang penulisan ilmiah atau akademik. Sitasi digunakan untuk memberitahu pembaca tentang rujukan asal penyataan yang ditulis, khususnya fakta daripada sumber rujukan. Di dalam rujukan tersebut, terdapat dua sitasi, iaitu sitasi berunsur fakta berfokus. Contohnya, justeru kesan daripada situasi tersebut telah menyebabkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO secara rasmi mengisytiharkan situasi ini sebagai pandemik. Jafri Malin Abdullah et al. 2020. Rujukan ini dikenali sebagai sitasi fakta berfokus kerana nama penulis tersebut di belakang daripada rujukan. Seterusnya, sitasi berunsur penulis berfokus. Contohnya, hal ini disokong oleh pernyataan Zawiyah binti Bahrom 2020 yang menyatakan bahawa sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berlangsung, ramai pelajar lebih selesa menggunakan aplikasi WhatsApp sahaja untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dari rumah, iaitu PDPR yang dijalankan oleh guru. Sitasi ini berunsur penulis berfokus kerana penulis tersebut berada di hadapan rujukan. Seterusnya, rujukan berbentuk parafrasa. Parafrasa bermaksud iaitu tidak boleh menyalin sebarang kenyataan daripada sumber rujukan tanpa mengubahnya, melainkan menggunakan direct quotation atau petikan terus.
Parafrasa juga iaitu perlu diubah dengan mempelajari parafrasa. Parafrasa atau paraphrasing iaitu menukar ayat dengan mengekalkan maksudnya. Contoh parafrasa yang terdapat dalam jurnal ini ialah penjelasan ini turut dijelaskan oleh Prof. Madya Dr. Azlin Nurhaini Mansur 2020 yang merupakan pensyarah di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia bahawa gangguan pembelajaran boleh terjadi atas faktor kemiskinan, konflik keluarga, media massa, sosial, agama dan politik. Perkara yang digaris ini adalah parafrasanya, iaitu telah diubah ayatnya tetapi mengekalkan maksudnya. Ayat sebenar tersebut berdasarkan rujukan yang sebenar, iaitu kemiskinan, konflik keluarga, media massa, sosial, agama dan politik. Namun gangguan ini kurang diberi perhatian kesannya kepada pendidikan anak-anak kita. Seterusnya, petikan terus, iaitu bermaksud yang menggunakan tanda pembuka dan penutup kata dan tidak melebihi 40 perkataan. Muka surat pernyataan tersebut juga perlu diberi contoh petikan di bawah daripada artikel. Boleh digantikan dengan muka surat untuk penulisan dalam bahasa Melayu. Dalam jurnal yang kami analisis, tidak terdapat penggunaan unsur petikan terus untuk membuat rujukan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kejelasan. Kejelasan wacana iaitu terbahagi kepada dua dari segi kohesi dan koheren. Maksud kohesi adalah merujuk kepada sebarang cara yang dapat menghubungkan kata, frasa, klausa, ayat atau perenggan dalam sesebuah wacana. Kohesi ini merujuk kepada pertautan bentuk antara unsur-unsur dalam wacana. Koheren pula bermaksud merujuk kepada kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana supaya dapat difahami. Unsur kohesi yang terdapat dalam jurnal yang kami analisis adalah pandemik COVID-19 telah membawa suatu perubahan yang besar kepada dunia kini dalam pelbagai sektor dan industri. Antara perubahan besar yang terkesan akibat dari pandemik ialah sistem pendidikan sesebuah negara. Hal ini boleh dilihat melalui perubahan medium pengajaran dan pembelajaran PDP yang dilaksanakan kini. Hal ini menunjukkan terdapat pertautan antara ayat dengan ayat yang lain. Dari segi koheren pula, dalam jurnal tersebut adalah kini sektor pendidikan Islam di Malaysia turut memperlihatkan para guru pendidikan Islam mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Oleh itu, beberapa cabaran yang dihadapi oleh guru pendidikan Islam dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran telah dinyatakan. Hal ini menunjukkan terdapat pertautan tetapi pertautan tersebut tidak nyata atau tidak dijelaskan secara nyata. Itu sahaja berdasarkan kejelasan wacana yang terdapat dalam jurnal yang kami analisis. Ini adalah contoh jurnal yang kami analisis iaitu bertajuk Pandemik COVID-19, Cabaran dan Impak dalam Pendidikan Islam dan Pembelajaran Murid. Daripada Siti Aisyah Ibrahim, Khadijah Abdul Razak. Itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.